Saya nak tanya Kiai, Ustaz Engku, ini pandangan Wahabi ke tidak ni? Pandangan Kiai ada yang sama sebab Wahabi ada yang sama dengan Ahli Sunnah. Jadi dia sama. Tapi apa yang saya Soalan ini saya tujukan kepada Ustaz Engku lah. Boleh atau tidak minta kepada makhluk? boleh dengan iktikad bukan makhluk yang memberikan. Tak, bukan soalan. Tu bukan soalan. Boleh atau tidak minta kepada makhluk sesuatu yang hanya Allah sahaja mampu beri, tapi bukan dengan i'tiqad untuk menyembah makhluk itu? Boleh, kerana hakikatnya semuanya hanya Allah yang mampu beri. Okey, good. Ini kenyataan Kiai Hidayat. Maka ini kesepakatan antara kami dan Salafi Wahabi bahawa itulah istighatsah yang tidak diperbolehkan. Okey, sekali lagi. Adapun terkait permintaan dalam istighatsah kepada selain Allah hanya terbatas kepada perkara yang hanya Allah yang bisa lakukan seperti hidayah bla 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 di akhir, maka ini kesepakatan antara kami dan Salafi Wahabi bahawa itulah istighatsah yang tidak dibolehkan. Kiai Hidayat boleh mai duduk sini. Kiai Hidayat menerangkan apa yang Allah boleh lakukan. Itu kan taksir. Saya katakan boleh meminta tolong kepada makhluk kalau dengan mengatakan hanya Allah boleh lakukan. Saya tak tanya soalan tu. Saya tanya boleh atau tidak. Ustaz Engku kata boleh. Jadi pada perkara yang soalan saya sangat spesifik. Pada perkara hanya yang Allah mampu beri, bukan dengan i'tiqad menyembah makhluk itu. Ustaz Engku kata boleh, Kiai Hidayat kata tak boleh. Ya. Soalan saya kepada Kiai Hidayat, saya telah terangkan tadi, kalau nak melihat dari hakikat, semuanya hanya dia Allah kata boleh tak boleh berikan. walaupun bukan hakikat. Okey, apa ini yang buku Allah, dia ni, bukan buku Ustaz Engku ni. Apa yang Allah tidak boleh berikan dengan izin? Dengan izin, saya nak dapat penjelasan daripada Ustaz Salman. Apa yang Allah tak mampu berikan? Okey, soalan ni patutnya kita tanya Kiai. Gini, Okey, soalan saya kepada Kiai, apabila Kiai kata, maka ini kesepakatan antara kami dan Salafi bahawa itulah istighatsah yang tidak diperbolehkan. Kenapa tak boleh? Okey. Jadi tidak boleh dengan menuduh syirik itu beda. Saya tak tanya pasal syirik. Ini bukan tentang syirik. Kenapa tak boleh? Makanya begini Ustaz. Gini, masalah minta kepada orang lain selain Allah yang orang lain itu tidak mampu, maka itu ada khilaf antara yang tidak membolehkan dan membolehkan. Okey. Tetapi boleh jadi syirik apabila ada keyakinan. Kiai tolong faham saya. Okay. Saya faham kenyataan Kiai 100%. Saya faham di sini. Kiai kata tak boleh, tapi bukan syirik, betul? Ya, tidak syirik. Okey, saya faham. Bukan syirik tapi tak boleh. Tapi Ustaz Engku kata boleh. Sekarang saya nak tanya, pandangan Kiai itu Wahabi ke tidak? Kepada Ustaz Engku. Loh, bukan. Tak, saya tanya Ustaz Engku ni. Saya faham pandangan Kiai. Saya faham tak boleh tapi tak boleh syirikkan, betul? Saya nak tanya Kiai, Ustaz Engku, ini pandangan Wahabi ke tidak ni? Pandangan Kiai ada yang sama sebab Wahabi ada yang sama dengan Ahli Sunnah. Jadi dia sama. Tapi apa yang saya jawab tadi adalah, kan Ustaz Salman tanya saya boleh atau tidak meminta tolong kepada makhluk pada perkara yang itu bukan soalan saya. Soalan saya Ustaz Engku dah jawab dah. Ada bab dia sama dengan Wahabi, berbeza dengan Ustaz Engku, ada bab dia sama dengan Ustaz Engku. Tak, yang tadi soalan yang Ustaz Salman tanya saya tadi. Saya rasa isu ni clear. Pada pandangan Ustaz Engku itu boleh, pada pandangan Kiai itu tak boleh. Ada pendetailannya. Boleh kerana apa sahaja pun pada hakikatnya hanya Allah yang boleh. Itu Ustaz Engku kata, bukan Kiai kata. Kiai kata tak boleh. Kiai dah terangkan apa maksud beliau. Jadi kalau pun apa pula bahasa beliau? Buku ni bahasa Melayu ni. Maka ini kesepakatan antara kami dan Salafi. Kami dan Salafi bersepakat bahawa itulah istighatsah yang tidak diperbolehkan. Jadi Ustaz Salman tanya, adakah kalau begitu Kiai adalah Wahabi? Saya jawab tidak, kerana memang antara Wahabi dan Ahli Sunnah masih ada perkara-perkara yang sama. Okey. Welcome to the club in one bab. Okey? Tak boleh. Okey.